sungguh-sungguh nak dapat kahwin dengan bidadari syurga. Sungguh. Macam mana bersungguh? Kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay bin Ka'ab, aku nak bertanya kepada kamu, macam mana takwa? Apa itu ciri-ciri orang bertakwa, wahai Ka'ab? Kata Ka'ab, kata Ubay bin Ka'ab, wahai Umar, engkau khalifah Rasulullah, kau hampir Rasulullah. Engkau yang sepatutnya menceritakan tentang apa itu takwa, bukan aku. Tapi kita tahu aku lebih suka dengar kau cakap. Menurut pahaman kau macam mana? Jadi Ubay bin Ka'ab secara spontan dia kata, wahai Umar, takwa itu susah dapat. Makan takwa tinggi. Dan siapa yang memperolehinya, bahawa dia adalah orang yang berjaya, dan berjaya yang sebenarnya dicapai. Tetapi untuk mencapainya sama seperti kamu berjalan di jurang, di lereng yang begitu curam, dan di tepinya adalah jurang yang dalam. Kalau kamu tergelincir, kamu akan musnah dan binasa. Bagaimana kamu nak melalui di jalan itu? Ditanya balik oleh Ka'ab, Ubay bin Ka'ab bin Umar. Kata Sayyidina Umar, kalau begitu berjalan nak sampai ke takwa, pada takwa yang sebenar, makam yang tinggi setelah itu termasuk syurga, untuk boleh dapat habis dari syurga tu. Aku berjalan begitu susah di lereng bukit, di bawahnya ada jurang sempit. Aku mesti berhati-hati dan aku mesti bersungguh-sungguh. Begitulah kata Ubay bin Ka'ab. Kalau kamu tahu bahawa nak dapat takwa itu dengan bersungguh-sungguh, kena berhati-hati, kena berjaga-jaga supaya tidak tergelincir dan digelincir oleh syaitan. Itulah keadaan dia. Itulah Tuhan. Kena bersungguh. Bagaimana kita lihat sahabat, mereka punya amalan yang pelik-pelik. Pelik itu kenapa? Pelik itu ialah kalau disukai dengan kemampuan kita memang jauh kita tertinggal. Pelik itu ialah mereka mampu mengamalkan apa juga yang datang daripada Nabi SAW. Sekecilnya kalau datang dari Nabi, kalau besar lebih lagi lah mereka tak akan tinggalkan. Yang sunat-sunat yang kecil-kecil, di mana yang saya katakan pada pengalaman saya yang pertama dulu, paling kecil ialah kalau kita nak solat pakai kepala, pakai kupiah, pakai sokong. Itu sunat. Sebab Nabi SAW tidak pernah solat dengan tidak memakai tutupan kepala, kecuali pada dua keadaan, iaitu ketika Nabi menunaikan umrah atau menunaikan haji. Ketika berihram memang tak boleh pakai tutupan kepala. Selain daripada itu Nabi akan pakai kecil, tapi itulah sunnah. Jadi kalau orang yang ada sifat warak, dia tidak akan tinggalkan menutup kepala walaupun dia solat di rumah. Sunnah. Nabi SAW diceritakan bahawa beliau baginda tidak akan keluar, tidak memakai tutupan kepala setelah 40 langkah. Kalau lebih daripada 40 langkah keluar dari rumah masih pakai tutupan kepala. Jadi itu begitu. Begitu juga kita nak makan, mesti duduk, tapi tak boleh makan diri, minum diri. Kita makan, minum itu suka je. Yang penting makan, yang penting kenyang. Macam mana kenyang? Berdiri ke duduk, ke berjalan ke tak duduk. Jadi kalau orang yang ada sifat warak itu perkataan ra'i, menjaga atau melihara atau memuliakan apa yang datang dari Nabi, benda kecil dijaga. Orang yang menjaga benda yang kecil ini, yang sunat-sunat yang kecil ini, dikira sebagai orang yang warak. Tapi kalau makan kira tak kenyang saja, maka jadi orang Jawa lah. Orang Jawa dia kenyang dia kata warak. Jawa warak, W-A-R-E, tanda K, warak. Warak tu dia kenyang. Macam mana nak kenyang? Berjalan ke, berdiri ke, sambil bercakap ke, tak macam bismillah ke, yang penting kenyang. Itu warak. Itu warak. Itu warak turu tak? Orang Jawa kata dah kenyang, tidurlah turu. Tapi sebenarnya lebih teruk daripada turu, ngorok. Ngorok ni berdengkur. Dah tidur berdengkur. Dah kenyang sangat. Kalau dah yang penting warak, lepas tu ngorok, maka orang